mic. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada semua viewers pedagangjawa.com. Hari ini saya ada buat satu video berkenaan satu teknik intraday yang mana saya namakan teknik intraday ni sebagai teknik pedagang Jawa. Ini sebagai satu macam sebagai tanda pengenalan lah bila tuan-tuan dan puan-puan buat teknik intraday ni. So teknik intraday ni refer kepada saya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan ikut macam mana dia punya susunan ilmu ataupun dia punya mekanik dan dia punya cara kerja dia, semuanya dalam satu set teknik intraday pedagang Jawa. Okey. Amaran saya bukanlah pemain intraday sebenarnya, tapi disebabkan ramai orang yang bertanya dengan saya macam mana cara nak buatkan ataupun satu set sistem intraday ni, saya develop satu sistem yang logically sound. Satu sistem trading yang logically sound ni senang dia. Yang pertama, entry dia mesti ada reason. Kedua, dia tahu mana nak cut loss, dan terakhir dia tahu kat mana nak buat target price. Dan semua sistem tu dia mesti ada satu risk and reward yang cantik. Yang mana untuk intraday ni agak susah kita nak dapat RR 1/3 ni. Biasanya 1/1 dan paling cantik adalah 1/2. Kekuatan pada intraday ni adalah dia punya frekuensi dia tu semakin rendah kita punya RR ni, maka semakin cepatlah kita dapat secure profit. Alright. Okay. So teknik intraday pedagang Jawa ni saya kreditkan ilmu-ilmu ni daripada PR Trader, Rempit Satu Tiang, SGX dan juga Angelic Trader. Ini adalah bahan bacaan saya untuk saya develop teknik intraday ni. Saya tak ada pembuktian ataupun testimoni kejayaan teknik intraday yang saya develop ni, tapi disebabkan pemain-pemain intra yang ada dekat dalam teknik-teknik yang kat bawah ni, kita bersandarkan kepada kejayaan diorang lah dan testimoni diorang. Yang mana diorang ni kira dah berjaya lah ataupun dah ada pengalaman sebagai seorang pemain intraday. Okay, next. Okay, isi kandungan dia pada hari ini saya akan terangkan mengenai kriteria seorang intraday player. Kedua adalah stock picking, mana counter yang bagus untuk kita buat intraday. Ketiga adalah timing entry, keempat analisa, dan yang terakhir sekali adalah entry, TP dan juga stop loss ataupun cut loss. Okay, kriteria seorang intraday ni cukup mudah je. Dia beli hari ni mesti jual hari ni. So itulah nama dia intraday. Tuan-tuan dan puan-puan tak kisah beli pukul berapa pun, tapi sebelum market close, tuan-tuan dan puan-puan kena close semua position. Okey. Jangkaan keuntungan mestilah melebihi daripada cost brokerage. Maknanya kalau macam M+ dia punya cost brokerage dia ni terus buka tutup buy and sell. Contoh dia punya intraday punya rate adalah RM5. Tambah tolak, buy RM10, sell RM10. Jadi dia punya cost brokerage adalah RM20. Dan tuan-tuan dan puan-puan kena ada jangkaan keuntungan yang lebih daripada RM20 lah untuk cover cost brokerage. Macam kalau tuan-tuan dan puan-puan target RM100 sehari pun tak ada masalah. Jumlah modal kecil atau besar sebenarnya tak main peranan sangat. Tapi bila modal besar, tuan-tuan dan puan-puan banyak pilihan counter yang boleh pilih. Macam counter-counter yang mahal ataupun counter-counter yang murah. Bagi mereka yang ada modal yang sikit, dia tak boleh nak fleksibel sangat. Maknanya dia punya pilihan counter ni banyak kepada penny stock. Maknanya dalam 20 sen ke bawah ke, ada yang 10 sen ke bawah, dan ada yang terpaksa main sen. Bila penny stock ni, tuan-tuan dan puan-puan fahamlah, banyak dia punya saham-saham dia berat. Dan yang terakhir, risk and reward mestilah minima 1/1 ataupun 1/2. Kalau tuan-tuan dan puan-puan risiko RM100, kita punya reward paling kurang adalah 100 dan paling cantik adalah RM200. Okey, kita mula sekali. Yang pertama adalah stock picking. Stock picking adalah satu dia untuk intraday ni mudah je. Ada dua faktor je yang kita kena main, iaitu yang pertama adalah volatility. Volatility mesti pilih mid ataupun high volatility. Nak cari counter-counter yang mid to high volatility ni cukup mudah je. Kita kena tengok dia punya floating share. Floating share kalau 50% ke bawah, kita consider sebagai mid to high volatility. Kalau 50% ke atas,
consider sebagai low volatility. Kenapa pentingnya volatility ni? Kalau counter tu berat, agak susah price nak bergerak. Kalau counter tu ringan, agak senang price nak bergerak. Bila senang nak bergerak, maka cepatlah dapat kita secure kita punya profit ataupun secure kita punya stop loss. Right. Takut kalau tuan-tuan dan perempuan pilih counter yang berat, dia tak jadi intraday, mungkin dia akan membawa sampai ke hari esok. Alright, second adalah mesti high volume. High volume ni player mesti ramai. Kalau player ramai, senang kita nak liquid kita punya entry. Alright. So kalau kita nak buy ke sell ke, laju je. Kalau kita match, senang nak queue. Masuk queue je, senang nak match. Takut nanti tuan-tuan masuk queue, price tak match sebab tak ada buyer ataupun seller, membuatkan intraday tu tak menjadi. Dia jadi macam apa ni orang kata, jadi investor pula. Okay. Alright. So ingat, stock picking dia punya dua elemen ataupun dua faktor yang paling penting adalah volatility dengan high volume. Okay. Sorry, saya lupa pula. High volume ni senang saja. Waktu pagi buka tuan-tuan punya account trading, terus select the most active counter. Ada kan dekat dalam tuan-tuan punya account trading, dia ada dia punya filter dia punya function filter tu. Gunakan function filter tu, pilih terus most active. Most active automatik dia akan terus target kepada volume yang sedang mencanak-canak. Pagi-pagi pukul 8.30 terus buka. Alright. Okay, seterusnya timing entry. Timing entry yang paling cantik dalam teknik intraday perdagangan Jawa adalah saya puas fikir kat mana timing entry untuk seorang intraday. Intraday ni basically dia adalah satu pekerjaan. Dia kena duduk depan monitor, dia kena duduk depan komputer, lepas tu monitor kepada volume spike. Volume spike ni kadang-kadang yang mana dia mencari momentum. Bila saya buat bacaan apa semua, rupanya intraday ni tak semestinya kena ada ataupun kena cari momentum. Yang mana momentum tu adalah volume spike. Yang mana volume spike tu tuan-tuan nak dapat melalui proses pemerhatian yang cukup rapi lah. Jadi saya develop dan tengok kat mana timing entry yang paling cantik untuk mereka-mereka yang tak boleh nak buat intraday secara serius ni. Melalui bacaan saya nampak banyak volume yang search in, tak kisahlah queue order, sell ataupun buy, berlaku ketika pre-market. Kenapa berlaku waktu pre-market? Sebab banyak news, tips ataupun catalyst yang keluar waktu market tak aktif. Makna market tak aktif ni biasanya waktu tengah hari, waktu malam ataupun waktu market ataupun hujung minggu macam Sabtu Ahad. So bila adanya catalyst yang keluar waktu market tak aktif ni, bila market masuk nak open ataupun pre-market session ni, diorang dah semua dah standby, diorang punya puru-puru nak masuk buy sell tu semua diorang dah susun dah. Jadi waktu pre-market ni lah akan banyak volume order akan masuk. Masalah pada pre-market ni ada satu risiko yang dipanggil sebagai spoofing. Spoofing ni adalah satu aktiviti manipulasi yang mana adalah geng-geng operator ni, diorang suka masuk order palsu. Masuk order palsu ni, diorang masuk, dia order banyak-banyak, lepas tu diorang tarik order tu keluar balik. So bila jadi macam tu, diorang akan kacau TOP tau, ataupun theoretical opening price. Jadi saya buat satu rules untuk kita filter ataupun nak kurangkan risiko spoofing ni, adalah kita akan tengok the latest data dalam market depth ni 10 minit sebelum market open, which is 8.50 hotel dan juga 14.20 hotel. Okey, market open pukul 9 untuk first session, second session market open pada pukul 14.30 hotel. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pukul dalam 8.45 ke 8.40 dah terus standby lah dekat depan komputer, adjust kod-kod internet tak cukup, internet tiba-tiba lag ke apa kan. So buat pentadbiran sendiri, pentadbiran sistem. Maknanya dah buka siap-siap browser, dah login apa semua. Sebab tuan-tuan dan puan-puan punya time frame ada 10 minit je. Okay, ada 10 minit je. Kalau tuan-tuan dan puan-puan lambat masuk queue, so agak susah lah. Right. Dan seterusnya,
Test mic. Alright. Dan seterusnya adalah bahagian yang tuan-tuan dan puan-puan paling suka, iaitu bagaimana nak buat analisa untuk intraday. Okay. Analisa untuk intraday ni saya nampak more on contrarian punya style. Makna contrarian punya style ni dia suka lawan arah. Kalau masa tu price tengah turun, kita beli. Waktu price tengah naik, kita jual. Sebab tu dia dipanggil sebagai contrarian trader. Contrarian trader ni kita kredit balik lah kepada yang bacaan saya tu lah, PR trader, rempit satu tiang, SGX, intraday dan juga angelic trader Okay, so macam mana kita nak select counter tu? Kita dah ada counter tu. Stock pick pun kita dah buat counter yang mana the most volatile dengan the highest ataupun the most volume yang ada. Okay, dah dapat dah dia punya set counter-counter tu. Kita kena analisa pula dalam counter tu, atau kita filter lagi untuk pilih what is the best counter yang kita boleh pilih untuk intraday. Mudah saja. Yang pertama, kita kena cari sell ataupun ask Q. Yang ni sell ataupun ask Q lebih berat daripada buy ataupun bid Q. Okay. Kat sini saya buat satu table je ni, macam lebih kurang macam market deck, sebab saya buat video ni waktu cuti. So, kalau saya open saya punya account trading tu pun server tak connect. So, saya tak boleh nak screenshot market deck tu. Tapi dia punya informasi tu lebih kurang macam ni lah. Kalau nak tengok yang lagi detail adalah kat atas ni, dia punya nama counter dan sebagainya. Alright. Okay, cari sell ask Q lebih berat daripada buy bid Q. Macam mana kita nak tentukan? Nanti kat dalam market deck ni, dia kat atas ni dia ada summary tau. Summary berapa banyak lot sell yang dijual ataupun lot buy yang ingin dibeli. Okay, kat situ kita akan bandingkan kat mana dia punya sell Q dengan buy Q atau lebih berat. Dalam contoh ni saya tak buat, tapi kita boleh kira lah. Okay, lot sell kita kira 1000 lot, 500 lot, 600 lot. Dan jawapan dia adalah 2100 lot yang ada orang sedia nak jual. Okay, untuk lot buy pula lebih kurang ada 300, 200, 100, ada 600 lot yang orang sedia untuk buy. Sedia untuk buy pada harga tersebut. Lot sell untuk sedia orang jual. Okay, betul. Right. Kita dah tahu dah. Okay, so counter tu cantik lah. Second, harga semasa tak berada di dalam bid ataupun ask. Okay, harga semasa contoh kat sini adalah 10 sen. Harga buy pada level pertama, dia tak sama. 0.095, cantik. Harga jual pun tak sama. Dia ada naik satu bit yang kat atas, 0.105 pun cantik. Jadi, kita dah tahu lah. Kita boleh ambil dah counter ni. Dan yang terakhir adalah kita kena cari block price by bid Q. Ataupun block price ni adalah di mana tingkat harga yang mempunyai lot yang paling banyak. Jadi, dalam contoh ni, tingkat harga ataupun level 2 adalah level harga yang paling banyak orang sanggup beli. Okay, kat sini adalah 300 lot. So, untuk harga 0.09 ni pada lot 300 lot ni, kita akan jadikan dia sebagai block price untuk buy bid Q. Okay. Jadi, sekarang tuan-tuan dan puan-puan dah tahu dah mekanik dia. Jadi, apa reason di sebalik semua teknik analisa ni? Okey, kebanyakan market maker ni, diorang akan psycho retail trader untuk untuk jual dia punya saham kepada diorang ni pada harga yang paling rendah. Okey, contoh ni macam mana? Okey, diorang market maker masuk dekat lot sell ni, Q banyak-banyak kat sini, nak menunjukkan ramai seller fokus untuk sell counter tersebut. Jadi, retail trader yang tak sabar ni, yang nampak macam, wah, hari ni memang ramai target sell ni, diorang akan terus instant ataupun gunakan instant order ataupun market execution untuk beli pada harga yang paling tinggi ditawarkan oleh buyer. Yang mana buyer ni pun GG market maker juga yang masuk. So, retail trader ni akan sell terus diorang punya counter pada harga 0.095 sen. Jadi, mungkin ada yang tanya, kenapa kita kena letak
kita punya order ataupun entry kita nanti dekat kita punya ni lot buy first level, bukannya dekat block price by BitQ ni. Okay, ini lagi satu permainan market maker. Lepas diorang letak lot buy ni macam sikit je. Bila dia punya lot buy ni dah nak habis, diorang akan top up, keep on top up. Kat sinilah diorang akan ambil ataupun accumulate semua saham-saham yang orang retail trader ni nak sell kepada diorang sebelum diorang boom sikit untuk harga naik. So bila retail trader dah habis beli kat sini, sebab tu habis jual kat harga ni, sebab tu harga tak turun-turun, disebabkan market maker keep on top up dekat level 1 ni. Block price by BitQ ni is more on psychological je, nak bagi tahu kat sini contoh konon-konon ada satu support yang strong kat sini kan. Okay, bila diorang beli tak turun-turun harga, sebabnya market maker keep on top up kat sini. So dia macam kena tipu lah. Bila dah top up dah habis, retail trader dah exhausted, barulah harga akan naik semula sama ada 1 bit ke 2 bit sampai ke harga jual diorang. Mungkin akan terjadi pada hari yang sama kalau hari itu tak bukanlah hari itu tak cantik, kalau nasib tak cantik terpaksa bawa kepada hari yang seterusnya. Okay, entry, TP dan SL. Entry adalah satu tingkat atas daripada bit block price, yang mana saya bagi tahu tadi kalau block price itu kat level 2, masuk entry dekat level 1. Basically tuan-tuan dan puan-puan kena pakai limit order limit buy order. Lepas masuk limit buy order, kalau dah trigger, terus set tuan-tuan dan puan-puan punya stop limit 1 bit kat bawah kalau tuan-tuan dan puan-puan tak dapat nak monitor. Okay, SL adalah dekat bit block price tu. Dekat bit block price tu terus letak SL bila dah trigger. Okay, kalau TP pula 1 ataupun 2 bit, yang mana tuan-tuan dan puan-puan biasanya letak dekat level 1 ask price. Alright, itu sahaja untuk teknik intraday. Saya harap tuan-tuan dan puan-puan dapatlah manfaat daripada video yang saya buat ni. Saya tahu saya bukannya player intra, tapi saya tahu bagaimana untuk develop satu sistem trading yang sound, logical. Diharap video ni betul-betul dapat bantu tuan-tuan dan puan-puan lah, dan risiko di bawah tanggungan tuan-tuan dan puan-puan sebab tak ada pembuktian secara live ataupun tak ada testimoni mengenai kejayaan teknik intraday ni. Okay, terima kasih atas sokongan dan support tuan-tuan dan puan-puan terhadap saya sepanjang saya membuat video, tulis blog dalam blogpedagangjawa.com. Dan saya pun nak ajak tuan-tuan dan puan-puan untuk bergabung ataupun join grup Telegram saya di Kumpulan Pedagang Jawa. So kita bolehlah sembang-sembang taik pasal saham, sembang-sembang sedih pasal saham, sembang-sembang keseronokan, dapat profit dalam saham dan sebagainya. Kat situ kita macam kawan-kawan, bukanlah saya ni sifu ke apa ke, tak ada. Kita kawan-kawan je. Saya pun sama juga, ada loss, ada profit. Tapi bezanya saya punya emosi dah kental lah sebab saya dah selalu loss. Nangis dah kering air mata dah. Okay, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.